semoga diberikan rahmat, kuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya tak apa sihat badan. Ni bercakap ni dengan ruh ni. Jasad tak ada lah ni. Oleh kerana semangat untuk nak pastikan kemenangan, dan insya-Allah kemenangan itu bersama-sama dengan rakyat bagi mengekalkan parlimen Kemaman ini yang akan dimenangi oleh calon PAS dan juga Perikatan Nasional, insya-Allah. Tadi kita telah mendengar ucapan yang baik daripada tokoh-tokoh tempatan dan juga daripada tokoh pimpinan pusat yang telah menjelaskan tentang walaupun ini merupakan pilihan raya kecil untuk memilih bagi mengisi kekosongan di dalam parlimen Kemaman ini, namun ianya mempunyai makna yang besar untuk kita membawa dan kita menjadikan Malaysia ini ialah sebagai sebuah negara yang kita idam-idamkan, terutama apabila kita melihat tentang prestasi kerajaan yang dipimpin oleh PMX ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah apabila manusia dia teringin sangat, dia kelapar sangat, dia kebulu sangat untuk menjadi Perdana Menteri, Allah Ta'ala beri pada dia. Apabila Allah Ta'ala beri, wukilta ilaika, maka Allah Ta'ala melepaskan tanggungjawab engkau uruskan sendiri. Sebab tu nak menjadi pemimpin bukan satu perkara yang kita nak minta. Jangan sama sekali. Sebab itu di dalam PAS kita dididik untuk supaya kalau dia rebut sangat untuk nak lobby menjadi pemimpin, kalaupun dia menjadi pemimpin, kemudian dia akan tercicir daripada kepimpinan. Sebab itu dalam PAS kita dididik ialah kepimpinan ini satu tasyrifun, satu tanggungjawab, satu taklifun, satu tanggungjawab, bukan satu tasyrifun, bukan satu kemuliaan. Oleh itu tuan-tuan tengok Ustaz Alias, walaupun dia tidak dipilih untuk mewakili PAS kali ini, maka kita dapat lihat dia bekerja seperti mana orang bertanding. Begitu juga dengan Ustaz Azri. Dulunya dia telah bekerja lama di Dun Kijal. Sepatutnya baru ni dia bertanding di Dun Kijal. Tetapi apabila kita telah memberikan kepada rakan komponen kita, dia menerima dengan lapang dada dan bekerja seperti mana seolah-olah macam dia juga calon. Inilah dia PAS yang telah mendidik ahli-ahli dia sedemikian rupa. Karena kita tahu tuan-tuan, jadi pemimpin ini besar tanggungjawab dia. Ustaz Isyamuddin hari ini bukan saja menjadi adun, malahan menjadi esko. Menjadi orang yang melaksana dan membuat polisi di negeri Terengganu. Saya sendiri pengalaman juga menjadi menteri dahulu. Pun sama. Saya tidak tahu macam mana PMX boleh pegang
dialah Perdana Menteri, dialah juga Menteri Kewangan, dan dialah juga menguruskan Menteri Hak Ehwal Wilayah. Saya pegang satu menteri pun kita tengok, kadang-kadang waktu nak mesyuarat kabinet tak tidur malam. Kita kena baca paper kabinet. Kita nak defend apa yang akan dibangkitkan dalam kabinet. Kalau setiap kali sidang dewan pula, parlimen, malam tak tidur, pagi-pagi tu jumpa lagi pegawai sebelum masuk pukul 10 pagi. Duduk di Putrajaya lepas subuh tu kena bertolak lah, kena jam. Kerana kita fikir nak jawab di dalam dewan parlimen, ini akan jadikan satu pegangan resmi yang akan menjadi handset, yang menjadi satu data resmi. Bukan benda yang boleh kita jawab ikut dannya. Bukan kita boleh jawab macam ceramah di kampung ibu, tak apa. Sekejap tu ibu 7 juta, besok pula sebut 8 juta, tak apalah, ni ceramah. Di parlimen tak boleh. Kerana dianya akan menjadikan sebagai satu data resmi. Maka akhirnya kita tengok satu keputusan kajian yang telah dibuat oleh Merdeka Center. Merdeka Center ni bukan daripada Kerajaan Terengganu dan juga bukan daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Tetapi Merdeka Center ini ialah hasil kajian yang dibuat oleh satu badan profesional. Yang dia ini buat kajian, kadang-kadang dia memberi kritikan kepada PAS. Kadang-kadang dia memberi pujian kepada PMX. Tak apa. Dia sebagai satu badan profesional yang kajiannya boleh dikatakan diterima pakai di antara kajian-kajian yang valid dari segi datanya. Maka tuan-tuan bayangkan, keputusan yang kalau kita tengok memang kalau tak buat kajian kita tahu teruk dah pun. Memang kita tahu dah agak teruk kan. Ni kita tengok bagaimana bentuk dapatan kajian tu kita dapat lihat. Kita dapat lihat kajian. Dia kata apa? Kajian ini melibatkan 1,209 orang. Artinya, dia bertemu lebih kurang 1,209 orang. Ini di antara sampling ataupun di antara orang yang dia temu buat tu ramailah. 1,209 orang. Kajian itu dibuat bila? Iaitu daripada 26 Disember tahun 2022 hingga 15 Januari. Waktu itu waktu yang mula-mula dia buat. Hanya 29% saja berpandangan negara kita ini ada hala tuju yang salah. Maksud dia, orang kata Anwar Ibrahim ni nak bawa negara kita ni tak apa nak betul. Berapa persen? 29% saja. Bagaimanapun tuan-tuan, kajian yang terbaru yang dibuat, bilangan responden berpendapat negara kita berada di hala tuju yang salah meningkat kepada 60%. Dulu 29 orang, sekarang sudah meningkat kepada 60 orang yang tak puas hati, yang kata memang tak betul. Memang hala tuju yang Anwar Ibrahim buat tak betul. Lah orang ibu pun ketahu tak betul lah. Kan? Kejap cakap hari ni lain, kejap cakap salah lain. Hak tak perlu kajian pun kita tahu dah. Kan? Kemudian kita tengok pula 25% responden tidak puas hati, marah. Waktu tu baru 25% sahaja pada peringkat permulaan, iaitu kajian pada 26 Disember tahun 2022 lalu. Tiba-tiba tuan-tuan, kali ini daripada yang dulunya mereka tak puas hati, 25% tidak puas hati atau marah dengan prestasi itu,
Dan kali ini meningkat pula kepada 48%. Artinya, orang makin tak puas hati. Cuma tuan-tuan, dia hari ini hanyalah ada kuasa saja. Pengaruh tak ada. Jumpalah pegawai-pegawai. Macam tanya YB Salmiah. Pegawai-pegawai ini datang, semua pakat nak datang. Mereka apabila setiap kementerian, semua akan turun. Kadang-kadang 2-30 orang, semua kementerian kena turun untuk membantu menteri nak jawab di parlimen. Jumpa tu tanya, YB, bila nak tukar kerajaan? Kata-kata. Mereka ni pegawai tuan-tuan, gaji berpuluh ribu. Gaji mereka ni, mereka dah pangkat jusa macam-macam kita tengok. 10 orang kita jumpa ni, tak ada seorang kata PMX baik. Itu macam mana cerita? Kan? Ini keadaan yang berlaku hari ini. Rumusan daripada kalau pegawai High Court Putrajaya pun tak suka dengan PMX, takkanlah orang-orang Kemaman suka dengan PMX dan Mat Said. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila PRK ni dia lantik calon daripada mana kita tak tahu. Orang-orang UMNO saya jumpa mereka kata bukan kami pun tak kenal sah. Dak dang nak mikir sah. Oh, dak dang nak mikir. Dak dang. Dia kata warna Mak Said ni boleh pilih itu. Nampak mana tuan? Mereka pasal fikir apa? Letak siapa dia pun tak boleh. Kalau betul-betul tempat ni mereka boleh cari makan, boleh menang. Allahu Akbar. Nak jumpa dengan Presiden UMNO. Presiden UMNO panggil pukul 8 malam. Pukul 8 pagi tunggu dah. Kali ni mereka tahu. 27,000. Bukan 2,700. Bukan 27 undi. 27,000 lebih. 27,000. Tuan-tuan bayangkan. Kita tak nak cakap besar biiznillah. Dengan izin Allah Ta'ala. Saya yakin mungkin meningkat sampai kepada 30,000. 27,000 tu ketika UMNO duduk di jajah kampung. Dia kata apa? No Anwar, no DAP. Betul tak? Dia kata tak. UMNO tak akan sama dengan Anwar Ibrahim. Karena Anwar Ibrahim lah yang telah pun merosakkan kita. Anwar Ibrahim lah yang telah pun lawan kita sejak daripada 1998. DAP mana boleh. Kita tak akan kawang dengan DAP. Ni, nelang. Oh kan. UMNO ni nelang. Tak ada. Pasal apa? Pasal itu dalam keadaan mereka kata no Anwar, no DAP. 27,000. Tambah kita tengok budak-budak muda masih lagi bersama-sama dengan PAS dan Perikatan Nasional. Di Felda baru ni semua kita menang. Mana ada sejarah kita tengok di Felda boleh menang. Tambah pula di Kemaman. Teori politik di Terengganu ni kata apa? Menang Kemaman, menang Terengganu. Akhirnya teori itu betul. Ketika Kemaman kita menang di dalam PRU yang ke-14 yang lalu, maka Alhamdulillah Terengganu juga kita menang. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mereka juga bangkit. Mereka kata terutamanya PAS buat apa?
Waktu kononnya ketika kita duduk di dalam kerajaan dulu, dia kata PAS tak bantah pun berkenaan konsert. Tama tuan-tuan, kita bantah. Di dalam luluskan konsert-konsert ni ada nama Puspal, nama dia. Jawatan Kuasa Penapis Artis-Artis Luar. Di situ ada 16 agensi. Salah satu agensi yang duduk situ JAKIM. Di bawah saya waktu tu menjadi Menteri Agama itu. Wakil JAKIM bantah. Tak bersetuju. Tapi hak yang lain bersetuju. Maka kita tengok jalan. Okey? Kita bukan berarti kita kata kita duduk situ kita tak bantah-bantah. Parti kita juga bantah. Kita tengok bagaimana kenyataan daripada parti sendiri. Daripada segmen-segmen parti. Antaranya kita tengok yang dikeluarkan oleh pemuda sendiri. Waktu tu Ustaz Fadli, dia kata apa? Konsep bertalu-talu ini kerja gila, kata pemuda PAS. Yang dirakamkan dalam Astro Awani. Begitu juga pemuda PAS gesa kerajaan tarik balik penganjuran konsert. Kemudian video jelas mempromosikan budaya LGBT. Jangan tunggu musibah datang baru nak insaf semula. Itu di antara kenyataan-kenyataan kita di dalam waktu kita luar kerajaan. Hatta dalam kabinet pun kita beritahu. Tapi oleh kerana kita tahu tang kita tak setuju, kita tak setuju. Kita tak setuju. Masalah sekarang ni, kalau kita tengok dengan kenyataan, macam disebut oleh Datuk Mak Yahya tadi, Mufti bagi tahu. Mufti bukan ketua Dewan Ulama PAS. Mufti ni bukan orang parti. Dia nasihat jangan pergi. Nasihat jangan pergi. Tiba-tiba menteri kata, itu hanya pandangan bukan fatwa. Maka inilah dia tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Yang paling biadab sekali ada seorang ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Yang tulis mengatakan Coldplay tak boleh. Poligami boleh. Dia marah berkenaan dengan isu kes kita bantah Coldplay. Dia pula mengaitkan dengan isu berkenaan dengan poligami. Makanya trend yang berlaku pada hari ini. Mereka untuk nak menunjukkan tentang sikap mereka. Yang mereka duk tuduh kita duk main 3R. 3R sebenarnya mereka yang duk main isu agama. Duk main isu Melayu, bangsa. Duk main isu raja mereka. Tiba-tiba mereka kata kita yang nak main isu 3R. Ini mempermainkan agama. Ini adalah isu 3R. Isu bangsa. Mereka marah apabila kita bercakap soal Melayu terancam. Sedangkan tuan-tuan, mereka yang nak wujudkan konsep Malaysia-Malaysia. Apa maksud Malaysia-Malaysia? Malaysia-Malaysia ni tak ada hak Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Ini perjuangan mereka. Hari ini tuan-tuan tengok pergi pejabat kerajaan, 98% orang Melayu Islam. Pasal apa? Itu adalah hak keistimewaan Bumi Putera. Mereka kata tak ada. Mereka hendak supaya adanya tak ada konsep Bumi Putera dan bukan Bumi Putera.
Ini yang mereka nak perjuang. Waktu pilihan raya di Pulai dan juga di Simpang Jeram, ketika salah seorang daripada ahli majlis tertinggi UMNO, Datuk Jaslan ni kata apa? DAP mesti buangkan konsep Malaysia kena dapat sokong orang Melayu. Terus dijawab oleh pimpinan DAP, kami tak akan membuangkan Malaysia. Nampak? Dulu mereka tak berani tau. Dulu mereka tak jawab. Hari ni mereka jawab. Pasal apa? Mereka tahu nyawa kerajaan PMX hari ni berada di tangan DAP. Nyawa kerajaan hari ini berada di tangan DAP. Apa saja DAP berdehem saja, maka kita tengok kerajaan akan tunduk kehendak DAP. Sebab itulah kita minta supaya berlakunya penyatuan dari kalangan orang-orang Melayu Islam. Jangan sampai negara kita terlambat. Jangan sampai politik, biar politik juga. Semalam saya berjumpa dengan, saya selalu duduk bersama geng-geng UMNO ni. Mereka dari segi hati kecil mereka, mereka tak bersetuju dengan apa yang berlaku. Saya kata dulu ya, kita bergaduh. PAS menang, UMNO kalah. UMNO menang, PAS kalah. Hari Jumaat kita berjumpa di masjid. Tetapi kena ingat, hari ini kita masih ada sikit lagi kuasa politik. Kalau kuasa politik kita hilang akibat daripada perpecahan kita, maka tunggu saat kehancuran nanti. Saya kata saya umur 60 tahun. Dia pun ketika itu umur sebang saya 67 tahun. Kita bercakap ni bukan kita nak untuk kepentingan kita. Kita bercakap ialah untuk tinggal legasi kepada anak cucu kita. Bukan untuk kita. Kita sudah nak bertemu dengan Allah. Habis sangat boleh hidup lagi 10 tahun, 15 tahun. Umur umat Nabi Muhammad ni bukan panjang. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan mati. Tetapi perjuangan kita ialah perjuangan untuk masa depan anak-anak ni. Gambar malam ni kita rakamkan 50 tahun dia akan buka. Masa depan mereka yang duk meloncat, duk main, dia tak tahu apa tujuan dia. Dia ikut mak dia malam dia tak tahu apa dia benda. Tapi tuan-tuan, 50 tahun kita bincang hari ni masa depan mereka. Bukan masa depan saya. Bukan masa depan tuan-tuan. Sebab tu saya katakan tadi, kita perlu untuk pengukuhan ke arah ini. Ke arah kepada perpaduan. Sebab itu kita walaupun dengan UMNO bergaduh panjang macam sebut Ustaz Syamuddin tadi. Kita dengan UMNO lu bukan sakat nak bersembang, bertindih bayang pun tak boleh. Tahu tak bertindih bayang? Bersisih bayang pun tak boleh dulu. UMNO masuk kedai, PAS bangun. PAS masuk kedai, UMNO bangun. Bangun. Setu. Tak boleh tengok muka. Mana kita tak boleh, maknanya sampai marah tu. Mana kita tak boleh tengok keadaan dia. Tapi apabila kita menginsafi, cukuplah. PRU ke-14 memberi pengajaran kepada kita. Apabila pilihan umum ke-14, kita tengok bagaimana mereka boleh menguasai Putrajaya. Sebab kita berpecah. Mereka hanyalah 65%. Mereka hanya 35%. Kita 65%. Yang berkuasa mereka ialah mereka. 65% kita berpecah 3. Pecah antara PAS, UMNO dan juga Pakatan Harapan waktu itu.
tiba-tiba yang kita dapat tengok kekuatan yang ada kepada DAP makin kuat. Sebab tu siapa yang kawan dengan DAP, dia akan lemah. Tapi DAP makin kuat. Kita berkawan. PAS ada pengalaman kawan DAP. Orang kata PAS dulu kawan DAP. Ya, kami berkawan. Kadang-kadang ganggu UMNO kata juga, dulu PAS pun pernah berkawan. Iyalah kami pernah berkawan. Tapi kami dah tahu perangai DAP macam tu. Kami keluar, yang mu duk kawan pula benda. Kalaulah tuan-tuan, kita fikir, kita nak kuasa, kita kelapar kuasa, kita nak jadi menteri, kita nak jadi esko, nak jadi menteri besar, kita tak berpisah dengan DAP PRU ke-14. Kita boleh jadi menteri PRU ke-14 lagi. Kita boleh jadi esko PRU ke-14 lagi. Kalau kita tak berpisah dengan DAP. Kita tahu kita berpisah dengan DAP, kita kalah dalam pilihan raya. Tak apa, kita rela kalah. Tapi kita bangkit kembali dalam PRU ke-15. Saya menang pilihan raya PRU ke-13 di Bukit Kantang. Waktu itu, memang dengan sokongan daripada pengundi Cina. Apabila kita berpisah, mengikut bilik gerakan, kita akan kalah dalam 5,000. Kita tahu kita kalah. Kawan-kawan, kebetulan saya baik dengan Cina. Sebis mereka di Kuala Sepetang tu. Baik. Dia telefon saya, Haji. Haji, Islam lama ke Islam baru? Siapa? Talaklah. Ini Islam satu saja, mana ada lama baru. Talak itu, balu punya itu, PAN lah, amanah punya parti ada, dia pun sama Islam, sama juga. Cuma parti baru, Haji sama juga parti lah. Kalau macam ni, payahlah. Saya mau sokong. Tak apalah, buat macam mana? Tak mau sokong. Kita tahu, kita bersedia untuk kalah. Kita bersedia untuk kalah. Kalau kita bersedia untuk jadi puppet, untuk ikut apa yang dia ada, kita boleh jadi menteri. Kita boleh menjadi esko. Kita boleh pegang JLC. Tapi kita tahu, tidak ada makna. Kita ada kuasa begitu rupa dalam keadaan kita telah membiarkan masa depan politik kita begitu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maka sebab itulah kita letakkan penting sangat pilihan raya di Kemaman ini sebagai satu lagi isyarat yang kita tengok finding dikeluarkan oleh Merdeka Center semalam, akan diiakan pula oleh pengundi Kemaman pada 2 hari bulan nanti. Boleh tak? Saya yakin dan percaya mood yang ada pada hari ini, rakyat tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Nak agak apa? Nak tolong bagi tahu apa benda nak agak. Nak agak harga barang. Turun kan naik? Turun kan naik? Turun, hujan turun. Minyak yang dia janji, tak turun. Dulu dia kata, dia tak turun pasal dia tak pernah menteri. Sekarang, dia pernah menteri. Saya ulang. Tak turun juga. Kan? Tak turun. Dia apa benda? Nak tengok. Yang dia janji, Madani maksud dia. Madani ni maju lah. Mudah cerita. Lawan kepada Madani ni Badui. Badui ni mundur lah macam kita lah kononnya. Patutnya dia adalah perubahan. Dia buat benda yang ada berubah dengan lain. Tu baru orang panggil Madani. Kan? Kalau dulu awak kritik kerajaan ni, zalim, tak boleh nak kritik. Sekarang ni pun, apa beza dengan dulu sekarang? Malahan lebih teruk. Nak kritik dalam ni pun jaga. Nanti Petropam dah. Petroka akan datang ambil. Kan? Ni apa cerita? Madani sepatutnya kamu letak dalam manifesto. Nak berikan peruntukan kepada semua ahli parlimen. Bila kamu menang, kamu tak bagi.
Saya pernah tak ada masalah. Zaman barisan dulu. 1 sen pun saya tak dapat. 5 tahun pengalaman dah tak ada duit. Sebab tu saya hari ni relax. Saya tengok kesian lah baru-baru ni. Tapi YB Salmiah tak apa juga. Dia tidak pernah merasa kemewahan. Yang kesian kawan-kawan yang pernah jadi macam Ustaz Aliah dulu. Dia pun dapat dia 3-4 juta setahun peruntukan pembangunan. Kami memang tak pernah dapat. Tak ada masalah. Biasalah. Dia pun kata Ustaz relax nampak. Senyumnya. Ialah senyum biarlah sejuk di kepala membara di dada. Dia orang nak kata nak boleh nak kena sokong menyempak orang. Takkan tuan-tuan nak suruh sokong pula. Pakai tak balik bagan serai saya. Kan? Sebab tu kita katakan tadi, kalau kamu letaklah manifesto tau. Manifesto. Sampai saya bagi tahu, saya kata, kalau tak nak bagi kepada kami pun tak apa, letak dekat pejabat daerah. Biar diuruskan. Rakyat minta kepada pejabat kami minta permohonan. Pergi minta. Kami tak bagi duit, kami minta apa. Asalkan rakyat dapat. Sekarang ni tuan-tuan tengok teruk. Tak bagi kesian kat rakyat. Kesian. Memanglah dengan gaji 25,000 bersih. Hari dapat gaji dalam payslip tu. Hari pertama 15,000 habis dah. Pusat 4,000. Negeri 500, kawasan 1,000, pusat khidmat. Itu saja. Ini tak kira lagi. Mati tambah tempat saya pula. Orang mati, hitung panjang, sehari 2 orang. Sehari 2 orang tuan-tuan. Kadang-kadang 5 orang. 5 orang. Itu kena allocate dah kalau seorang RM50. Kenuri. Budak-budak masih universiti. Tak bagi banyak, bagi sikit kena bagi. Takkan tak gamak pasal mereka miskin. Itu saja. Dia kalau betul-betul dia madani, dia kena berubahlah maksud dia. Ini yang menyebabkan rakyat. Sekarang ni bukan setakat kita marah tau. Geng bersih ni geng yang memang menyokong dia daripada awal reformasi. Pun kritik dia. Geng-geng reformasi awal dulu kritik dia, marah. Kamu sebelum menjadi pemimpin, kamu cakap macam-macam. Lepas menjadi pemimpin, kamu tak buat. Itu yang masalah yang jadikan rakyat makin marah. Kita tak tengok di Terengganu, 20 janji manifesto, 20 kita buat. Kita buat. Bukan kita bercakap nak janji saja. Saya masih ingat lagi kita manifesto saya ketika itu mengusikan untuk nak cek manifesto negeri. Waktu tu, PRD ke-14. Diketuai oleh Dr. Alias, datang ke Pejabat Agung, bentang. Bila bentang manifesto, 20 manifesto janji. Janji hak dia laksana lah. Bila janji pertama, saya kata, bagaimana revenue income, pendapatan yang kamu nak buat ni, boleh janji ni buat. Dia kata boleh buat, ada. Yang kedua pula, saya tanya lagi, adakah ini berdasarkan kalau tak dapat royalty boleh buat tak? Boleh dapat, tanpa royalty. Okey, kita kata lulus. Alhamdulillah dapat laksanakan. Jadi artinya kita janji kita buat. Ni awak janji, awak tak buat. Ni macam-macam janji ni. Ni dah seminggu nampak tak obat sejuk, nampak kot kemaman dia pun tak turun lagi nah. Kan PMX tak turun lagi. Dulu rugilah tuan-tuan. Sebab tu saya kalau bolehnya PRK ni setiap minggu tak apa. Bila tiap minggu kami susah lah. Rakyatnya suka bila PRK ni. Semua ada. Tuan-tuan minta apa semua dapat. Dulu kita tengok di Pelangai. Pelangai tu kawasan dia kawasan kelapa sawit. Bukan ada padi. Tapi musim pilihan raya ada beras murah. Tempat saya pula Bagan Serai. Ialah merupakan tempat padi. Jelapang padi negeri Perak. Tempat padi ada, beras tak ada. Tempat yang tak ada padi, ada beras di Pelangai. Sebab ada pilihan raya. Sekarang tak ada lah. Sekarang tak ada. Sebab itu, tuan-tuan, mereka datang, janji macam-macam. Ini tinggal seminggu lagi. Apa mereka, mungkin mereka pun rasa give up buat. Pudin mari dah Pudin. Tak mari lagi. PG.
Tak nampak seminggu. Minggu saya ingat slow sangat kan. Mungkin kesian nampak calon dia yang nak mari. Calon yang nampak duk berjalan, duk kata cerok minum roti canai dengan Mak Said. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah dengan izin Tuhan kita bercakap pun tak mau takbur. Kita boleh memperolehi kemenangan. Cuma jangan terlalu overconfident. Okey? Saya sebut tadi, saya tak nak 27,000. Kurang-kurangnya mesti lebih daripada 30,000. Boleh tak? Baru ni lebih kurang ada 9,000 orang pengundi pas bulan yang tak keluar mengundi. Tak balik mau ni ke sebagainya. Yang ni pastikan mereka ini balik. Boleh tak? Pastikan. Wajib. Bukan sunat ni. Wajib anak-anak kita balik. Jangan. Kadang-kadang anak-anak kita kata tak orang balik lama. Menang dah. Pasal kita menang besar. Jangan. Kita nak menang besar lagi. Kita nak menang besar lagi. Supaya saya sebut tadi dapat memberikan pengajaran kepada Mak Said. Mu tahu dah 27,000. Mu saman pun buat tuduhan petition pun pelik. Projek kerajaan. Tu benda biasa berlaku. Dan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah paling tinggi dalam kes Marang Tok Rojahdi sebut. Jelas tak ada benda. Itu program kerajaan, bukan rasuah. Tiba-tiba kita tengok di Pelangai, apa yang mereka tak buat. Di sini pun apa mereka tak buat. Bila tanya mereka apa saya buat, ikut suka kita lah, kerajaan kita. Bak dia kerajaan. Macam Ulu Langat kata, ikut suka kami lah, ini kerajaan kami. Tak apa, biar. Dia kata dia ada kerajaan, kita ada rakyat. Betul tak? Rakyat, kuasa rakyat, dengan izin Allah, kita nak pastikan Kemaman akan menambah undi sampai 30,000 lagi, insya-Allah. Dan Kemaman tidak akan biarkan pecah telur. Boleh tak? Jangan kita biarkan pecah telur 32-0 dengan 8-0. Kita wajib jangan benarkan untuk pecah telur di Terengganu. Biar supaya kita kekalkan dengan kemenangan yang solid. Dengan syarat tuan-tuan semua mesti bekerja. Mesti bekerja dengan kuat. Duduk di kedai kopi. Ajak kawan-kawan di kalangan UMNO. Anak-anak kita duduk di luar. Pastikan wajib mereka balik. Anak cucu kita di luar. Wajib mereka ni balik. Inilah harapan yang kita hendak kepada tuan-tuan semua. Jadi itulah saja yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kemenangan kepada kita semua dan juga mengelak doa kepada Allah Taala agar musibah banjir tidak juga melanda di kawasan Kemaman, supaya kita mudahkan pergerakan untuk masa seminggu lagi insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.